Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sama-sama kita melihat tafsir dalam suratul Qasas. Suratul Qasas juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20 bermula pada ayat yang ke-7 sampailah ke ayat yang ke-14, menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam diletakkan dalam sebuah peti selepas kelahiran baginda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada ibunya untuk menyusu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan juga memberi berita gembira kepada Nabi Musa yang mana dia bila dewasa nanti akan menerima wahyu kenabian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifta 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Pada ayat yang ke-7, wa auhayna, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan. Wahyu dari sudut bahasa wahyu, dari sudut bahasa ada beberapa makna. Antaranya adalah wahyu ini dimaksudkan adalah ilham. Wahyu kepada nabi dipanggil sebagai wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, khusus kepada para Nabi. Manakala kepada ibu Nabi Musa, kita tak panggil dia sebagai wahyu seperti Nabi. Ibu Nabi Musa perempuan, Nabi mesti laki-laki. Wahyu di sini maksudnya adalah ilham. Seperti mana dalam suratul Nahl ayat yang ke-68 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَى رَبُّكَ, Tuhan kamu telah mewahyukan kepada lebah, أَنِ اتَّخِذِي, supaya lebah buatlah rumahnya di bukit, أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Siapa yang mewahyukan kepada lebah? Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan wahyu di sini? Adalah yang dimaksudkan wahyu di sini iaitu ilhamnya Allah Taala berikan kepada lebah untuk membina rumahnya di bukit bukau. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Dan wahyu juga ada yang berbentuk mimpi, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sembelih anaknya. Itu wahyu juga tapi berbentuk mimpi. Wa auhayna ila Musa an ardi'ih, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa an ardi'ih, iaitu hendaklah kamu menyusukan. An ardi'ih, hendaklah kamu meletakkan Nabi Musa ke tempat yang sesuai, seboleh mana, setakat mana yang kamu mampu untuk sembunyikan Nabi Musa, maka kamu sembunyikan. Ardi'ih, apa maksud an ardi'ih? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, susukanlah dia dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya, iaitu takut daripada angkara Fir'aun, letakkan dia di dalam peti.
Perintah yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan kepada ibu Nabi Musa an ardi'ih, sembunyikan sekadar mana yang boleh kamu susukan dia. Jangan susukan depan orang ramai ataupun sampai dihidu oleh pihak musuh. Fa idza khifti alaihi, apabila kamu berasa bimbang, kamu rasa ada kehadiran seseorang, tentera musuh berada, dapat menghidu, ada orang di dalam rumah ini, maka fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, maka letakkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di lautan, letakkan dalam kotak ataupun peti, kemudian letakkan peti tersebut di lautan. Wala takhafi wala tahzani, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut tenggelamnya Nabi Musa bila kamu letak di peti tersebut. Wala tahzani, jangan kamu sedih di atas perpisahan kamu dan juga Musa alaihi salatu wassalam. Bila sebut tentang wala takhafi dalam ayat ini, jangan kamu takut wahai ibu Nabi Musa. Takut ini adalah khauf. Takhafi berasal daripada perkataan khauf, kha waw fa, khauf. Khauf ini takut suatu perkara yang tidak disukai yang menimpa diri kita pada masa akan datang. Itu dipanggil sebagai wala khauf, takut. Wala tahzani, hazan, huzun. Huzun atau hazan ini, hazainun, adalah satu bentuk kesedihan yang berlaku dengan sebab perkara yang tidak disukai telah pun terhasil. Perkara yang tidak disukai telah pun berlaku. Satu benda yang tak disukai, benda yang sekarang ini kita tak suka, kita sedih bila berlaku kepada diri kita, itu dipanggil sebagai huzun, hazan. Satu lagi benda yang kita tak sukai kena pada diri kita pada masa akan datang, itu dipanggil khauf, takut. Takut perkara yang tidak disukai menimpa kita pada masa akan datang. Nabi SAW juga minta berlindung. Nabi ajar kita baca doa lepas daripada semayang. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wahai Allah, kami minta berlindung daripada kamu daripada hammi, kemurungan, wal hazan, dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Aku minta berlindung daripada kamu wahai Allah, wa a'udzubika minal ajli, daripada sifat gopoh-gapah, wal kasal, dan juga sifat malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi bukan gopoh-gapah, ajzi maknanya adalah lemah dan juga gopoh-gapah. Ajli baru masuk gopoh-gapah. Dalam doa Nabi ni, Nabi minta berlindung wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, minta berlindung daripada sifat lemah dan juga sifat malas. Itu yang Nabi minta lah. Dan sebaiknya doa-doa yang kita baca lepas sembahyang, yang terbaik adalah doa yang warid, yang maksur daripada Nabi. Banyak doa-doa Nabi dan hadis yang sahih. Di antara Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Doa ini yang Nabi ajar kepada Umamah bukan waktu semayang, dia ada di masjid. Maka Nabi tanya, ni bukan waktu semayang ni wahai Umamah Al-Bahili, sebab apa berada di masjid? Dia kata, aku rungsing, aku pening, aku rungsing dan aku sedih kerana hutang ni membelenggu aku, kiri kanan hutang. Jadi Nabi kata, nak tak aku baca, aku ajarkan kamu satu doa. Nabi ajarlah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal, sehingga ke akhir. Maka Abu Umamah Al-Bahili kata, aku baca doa ni, semua hutang-hutang aku telah diselesaikan. Allah Ta'ala selesaikan semua hutang-hutang aku. Itu doa-doa yang maksur lah. Doa maksur ni maksud doa yang Nabi ajar kepada kita. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengembalikan Nabi Musa kepada kamu. Radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin.
sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dalam waktu yang singkat, dalam keadaan kamu berasa aman, tidak berasa bimbang dan juga tidak ada bahaya menimpa kamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami juga menjadikan Nabi Musa ini di kalangan rasul. Berita gembira tentang kenabian Nabi Musa, iaitu akan diberikan pangkat nubuwah kenabian. Ibu Nabi Musa menyusukan Nabi Musa ni 3 bulan. Apabila Fir'aun mendesak untuk mencari mana-mana budak yang baru lahir, kanak-kanak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, maka dia hantar jawasis, iaitu dipanggil sebagai tentera spy-spy dia, pergi ke rumah-rumah untuk mencari, menghidu mana-mana yang dengar tangisan bayi, bunuh dia. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ini, dia banyak tukang nujum dia, bomoh-bomoh dia banyak. Ada beberapa orang bomoh ni berkata kepada dia, akan datang seorang lelaki yang akan lahir, cuma tak tahu siapa dia. Lelaki ini akan lahir dan dia akan menggulingkan kerajaan kamu, lingkup kerajaan kamu. Fir'aun percaya kepada perkataan bomoh ni, terus dikerahkan ke tentera dia, bunuh setiap rumah yang ada dengar tangisan bayi, bunuh dia. Itu kezaliman Fir'aun. Seperti mana Israel pada zaman sekarang lah. Israel dibunuh dia, askar pun dia attack, tapi dia lebih attack kepada wanita dan juga kanak-kanak, sedangkan mereka tak berperang. Nabi SAW dalam satu peperangan, dipanggil peperangan Khaybar, dan dalam peperangan Hunain, kalau tak salah saya, peperangan Hunain, dalam peperangan Hunain ini, beberapa orang di kalangan sahabat mengerumuni satu jenazah wanita daripada kafir, wanita daripada orang kafir. Tapi Nabi pun tengok, Nabi apa benda yang sahabat-sahabat tengok, Nabi pergi. Nabi terkejut tengok wanita dibunuh. Maka Nabi kata, siapa yang bunuh ni? Mereka kata Khalid al-Walid, Khalid ibn al-Walid. Nabi kata, panggil dia datang sini. Panggil Khalid ibn al-Walid, datang menghadap Nabi, berjumpa Nabi. Nabi bagi tahu tidak selayaknya untuk bunuh kanak-kanak, orang perempuan, hamba, tak boleh bunuh. Sehingga tawanan perang pun kita tak boleh bunuh. Tawanan perang perempuan lah, tawanan perempuan, tawanan perang lelaki boleh buat pilihan. Pilihan ni maksud kalau bahaya dia besar, boleh bunuh dia. Tapi kalau tawanan ini bahayanya tidak besar, tak ada pun cetusan idea yang boleh memudaratkan orang Islam. Kalaulah dia antara orang yang membuat nuklear yang bahaya, contoh untuk memusnahkan orang-orang Islam, maka ikut atas keputusan kepada pemimpin Islam pada ketika itu. Kalau dikatakan bunuh, kalau nampak dia mungkin akan berubah menjadi baik, maka kita boleh untuk lepaskan secara percuma ataupun dipanggil sebagai membayar tebusan. Kerana pihak Israel ini, mereka minta tebusan mereka. Dalam masa yang sama, serang tetap serang, tebusan dia minta. Tapi orang Islam di Palestin tetap serang, hari demi hari serang. Waja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala beri berita gembira kepada Nabi Musa, kamu akan jadi rasul, akan mendapat pangkat kenabian. Ibu Nabi Musa menyusukan Nabi Musa selama 3 bulan. Bila mana Fir'aun dah kerahkan tentera untuk masuk ke rumah-rumah dan cari bayi lelaki untuk dibunuh, maka ibu Nabi Musa dah rasa bimbang. Diletakkan dalam satu peti, dalam satu kotak, kemudian diletakkan satu hamparan dalam kotak tersebut. Nabi Musa diletakkan di dalam kotak hamparan itu.
Kemudian ibu Nabi Musa meletakkan di Laut Nil pada waktu malam. Pada ayat yang berikutnya, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'aun wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqatahu, telah mengutip, telah mengambil bayi dalam peti tersebut, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang mengambil? Alu fir'aun. Siapa itu Alu Fir'aun? Iaitu pembantu-pembantu Fir'aun. Mereka yang mengambil bayi tadi di dalam peti itu. Mereka mengambil min ghairi talabin lahu wala iradah. Mereka tak nak pun bayi tadi, dan mereka tak minta apa-apa pun daripada bayi ni, cuma mereka ambil saja. Mereka ambil bila mak dia letak pada waktu malam, mereka ambil pada pagi, pada awal pagi, sabihatal lail, pada awal pagi. Wa wada'uhu baina yadayhi, mereka letakkan depan Firaun. Fa fatahahu wa akhraja Musa minhu, dan pada ketika itu Firaun buka peti tersebut, dan dia telah keluarkan Nabi Musa, bayi yang berada dalam peti tersebut. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Firaun tak tahu sebenarnya kesudahan dia, natijah dia mengambil bayi ini, aduwan wa hazana, adalah musuh Firaun bila Nabi Musa dewasa nanti, dan juga wa hazana, dan juga akan menimpa kedukacita, kesedihan yang berpanjangan kepada Firaun. Sebab apa kesedihan? Kerana inilah seorang insan yang akan menggulingkan kerajaan Firaun. Sebab apa? Musuh, aduwan wa hazanan, aduwan, musuh kepada Firaun, kerana dia yang akan mencantas agama Firaun. Firaun dia mengaku dia Tuhan, maka pada ketika Nabi Musa akan cantas kenyataan Firaun. Wa inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Firaun, Haman ni menteri Firaun, dan juga tentera Firaun, tentera Haman, mereka semua sebenarnya adalah orang-orang khati'in, yang berdosa, yang derhaka. Khati'in di sini orang-orang yang syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut khati'in adalah daripada khata'a, maknanya orang yang sengaja salah, bukan tersalah, sengaja salah. Maksudnya sengaja dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan akhta'a. Akhta'a ni dia tersalah. Kalau khata'a, khati'in, maknanya sengaja salah. Pada ayat berikutnya, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. La taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Waqalati telah berkata. Siapa yang berkata? Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Dan sedangkan pada ketika itu Fir'aun berserta dengan pembantu-pembantu dia, mereka dah bertekad nak bunuh bayi laki-laki Nabi Musa ni. Tapi isteri Fir'aun menyatakan, yang bernama Asiyah, isteri Firaun, dia kata apa? Qurratu ainin li walak. Jadikanlah budak ini, bayi ini, sebagai penyejuk mata aku, dan juga penyejuk mata kamu, supaya menghilangkan keletihan lah. Bayi ni sebenarnya kita letih jaga dia, memang tidak dinafikan.
Budak-budak memang kita letih jaga, cuma disebut sebagai qurratu ain, penyejuk mata. Ialah bila kita balik kerja petang, bila kita nampak muka anak kita, maka kita akan rasa seronok, hilang letih tersebut. Tapi kadang-kadang kita marah juga, bila mana anak yang melampau, kadang-kadang umur 2-3 tahun ni kerenah dia pelbagai kerenah, sampai pening kepala kita, sampai macam kita nak tampar dia. Tapi sebenarnya itulah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Anak ini bila betul didikan dia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, ibu bapa dia lah yang memajusikan dia, ataupun yang menyahudikan dia, ataupun bawa dia ke jalan yang elok, jalan agama Islam. Ibu bapa yang akan pimpin dia. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Isteri Fir'aun berkata, la taqtuluh, ditujukan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, wahai suamiku, janganlah kamu bunuh dia, bunuh Musa ni. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada kami. Dan di antara, dan dia juga tanda keberkatan dalam kehidupan kita. Au nattakhidahu walada, ataupun kita jadikan dia sebagai anak angkat kita. Kita ambil dia menjadi anak angkat kita. Fa innahu ahlun lahu, dan itu adalah selayaknya bagi budak ini. Kita ambil jadi anak angkat, jangan bunuh dia. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka Fir'aun dan juga orang-orang kanan dia, pembantu-pembantunya, mereka tak tahu kesudahan ceritanya, bagaimana bayi inilah yang akan menggulingkan kerajaan dia. Mereka tersalah dalam mengambil Nabi Musa, kerana mereka dalam ayat ini menyatakan mudah-mudahan menjadi manfaat, last sekali kemudaratan yang menimpa dia. Ini perkara yang akan datang ni, manusia kita tak boleh duga. Sama juga anak-anak kita tak boleh duga. Kadang-kadang umur 7-8 tahun, CV tak tambah, darab tolak, tak pandai-pandai, sampai umur 10 tahun punya lambat. Tapi lelaki bila masuk sekolah menengah, dia lah antara orang yang terkedepan. Kita tak tahu. Ada juga yang daripada kecil ni cerdik, tapi bila besar dia dah malas nak belajar. Tambah-tambah dah masuk dapat SPM lagi tak nak sambung lah. Dia nampak Grab je untuk jadi Grab. Jadi perkara yang akan datang kita tak tahu. Nak sambung ke mana, nak masuk. Bukan kata pelajar tau, anak-anak kita yang kecil pun umur 4 tahun 5 tahun nak masuk sekolah tadika pun servis sampai 4-5 sekolah nak masukkan anak. Sebab apa? Kita nak bagi sekolah yang terbaik lah, mana yang sesuai dengan anak kita. Itu sekolah belum sekolah rendah lagi, baru tadika. Bila masuk sekolah rendah, kita fikir pula nak masuk sekolah swasta ke sekolah kerajaan. Bila dah masuk sekolah menengah, ada fikir pula nak duduk asrama ke, nak duduk nak belajar dekat sini je ke, nak masuk MRSM. Macam-macam terlintas di fikiran. Tambah-tambah sekarang ni pelbagai isu di asrama, dengan adanya gaynya. Kemudian di UPNM pun dengar kata berulang sekali lagi kisah Zulfarhan dulu mati, ada lagi sekali lagi. Mana tidak berakhir. Kita pun dah risau. Kemudian dah habis SPM, nak hantar ke college ke universiti dalam negara ke luar, ataupun luar daripada Malaysia ke. Jadi semua ini kita tak tahu benda yang akan datang. Sebab itu bila dapat 2-3 tawaran ni, hanya istikharah lah yang dapat membantu kita. Sebab kita nampak ini yang kita nak, ini yang terbaik untuk kita. Tapi pada masa akan datang kita tak tahu. Itulah yang makan diri kita balik. Jadi kita minta munajat kepada Allah Ta'ala benda yang akan datang. Kita minta lepas sembahyang doa kepada Allah, atau doa pada waktu malam, kita minta Allah Ta'ala bimbing kita, tunjukkan kehidupan kita yang terbaik untuk kita, bukan sekadar kita, anak kita, isteri kita.
Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, jadilah hati ibu Nabi Musa ini farigha. Farigha ni apa maksud dia? Adalah kosong. Kosong. Kosong maksud tidak boleh berfikir dah. Ialah bila anak kesayangan, anak bila mana diletakkan, diilhamkan kepada letak dalam peti di atas lautan, apa yang kita tergambar, logik akal kita hanya nampak kematian. Letak pada waktu malam, letak di atas laut, yang kita fikir dia akan berlayar sampai ke tengah laut, dia akan tenggelam, matilah. Itu yang terlintas di fikiran ibu Nabi Musa. Bukan terlintas, hati ibu Nabi Musa sudah kosong lah. Sebab Allah Ta'ala wahai ilhamkan dia seperti itu, itulah yang dia buat. Dan dia terfikir bukan-bukan juga ketika mana dia mendengar sesuatu yang berlaku pada zaman dia tu, di bawah pemerintahan yang zalim, pemerintahan Fir'aun. Apa yang Fir'aun telah lakukan terhadap musuh di Bani Israel pada ketika itu. Dari pelbagai lintasan yang ada dalam hati ibu Nabi Musa. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jika hampir-hampir ibu Nabi Musa ini nak menzahirkan bahawasanya itu adalah anak dia. Sebab Fir'aun dah ambil anak dia. Dia nak zahirkan ni, nak zahirkan itu adalah anak dia. Laula arbatna ala qalbiha, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak kuatkan hati dia dengan bersabar, tidak tetapkan hati dia untuk bersabar, pasti jadilah ia litakuna minal mu'minin, jadilah dia di kalangan orang-orang yang bersabar. Jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang dan tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji-janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan hati dia. Kalau Allah Ta'ala tak tetapkan hati dia, mungkin dia akan mati dan dia akan mengaku itulah anak dia. Dia mengaku kepada Fir'aun. Laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi kuatnya, tabahnya hati ibu Nabi Musa ini adalah disebabkan oleh bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri dia kuat. Dia seorang ibu lemah, dan yang menguatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbihi litakuna minal mu'minin. Ayat ke-11. Wa qalat li ukhtihi qussih. Pada ketika itu ibu Nabi Musa telah berkata kepada saudara kepada Nabi Musa. Saudara Nabi Musa mana kakak Nabi Musa lah. Kakak Nabi Musa yang bernama Maryam. Bukan ibu Nabi Musa Maryam, bukan. Ini Maryam lain. Ussih, wahai kakak Nabi Musa ni, wahai kakak, kamu jejakilah. Jejaki, intip perkhabaran, sehingga kamu tahu di manakah Musa sekarang ini. Fabasurat bihi an junub, dan dia pun melihat daripada jauh. Dia melihat daripada jauh, melihat curi-curi. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tak tahu bahawasanya perempuan ini adalah saudara, adik-beradik kepada Nabi Musa. Dan mereka juga tak sedar sebenarnya kakak Nabi Musa sedang mengintai-ngintai, mengintip tentang keadaan adiknya. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Wa harramna 'alaihi al-maradi', iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menghalang ibu-ibu susu untuk menyusu Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Apa maksud dia? Iaitu Nabi Musa tak nak terima mana-mana ibu susuan. Dia tak nak. Setiap kali diberikan kepada Nabi Musa susu, maka pada ketika itu dia akan tolak. Dia tak nak. Dan dia tidak menolak seorang daripada susu seorang, iaitu ibunya sendiri. Kata pun dalam bahasa kasar, kita kata semua tetek orang lain semua dia tolak, melainkan tetek ibu dia je dia nak. Ibu itu Nabi Musa. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kakak Nabi Musa kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu? Tunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang Fir'aun ni. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu penghuni satu rumah ni, yang mana dia boleh untuk menyusu Musa ni, dan juga menjaga Musa ni, dan menguruskan semua perihal Musa. Wa hum lahu nasihun. Dan aku hanya sekadar untuk memberi nasihat lah, memberi nasihat supaya ibu Nabi Musa, aku akan tunjuk kepada kamu seorang wanita yang dia boleh menyusu, dia boleh menjaga perihal bayi ni. Wa hum lahu nasihun. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Allah Subhanahu wa taala kembalikan Musa kepada ibunya, kay taqarra 'ainuha, supaya jadilah Musa tadi penyejuk mata ibunya, sebab ibu Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Musa kembali. Wala tahzan, janganlah kamu sedih. Wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqq, janganlah kamu sedih, dan hendaklah kamu ketahui bahawasanya janji Allah Ta'ala itu benar. Janganlah kamu sedih ketika mana berpisah dengan Nabi Musa, kerana janji Allah Ta'ala itu benar, kamu akan bertemu kembali dengan anak kamu. Walakin aktharuhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan di kalangan manusia mereka tak tahu janji Allah Ta'ala ini. Wala bi anna hadhihi ukhtuhu wa hadhihi ummuh famakasa 'indaha ila anna Fatimat thumma turabbi 'inda Fir'aun. Kemudian sampai ke sudah pembantu-pembantu Fir'aun, sehingga Fir'aun sendiri tak tahu wanita yang menunjukkan kepada mereka yang boleh menyusukan Musa, yang boleh menjaga Musa, itu adalah ibunya. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu itu adalah kakak dia, yang seorang lagi ibu dia. Dia tak tahu. Duduklah Nabi Musa bersama dengan ibu dia sampailah dipisahkan susu sampai umur 2 tahun. Kemudian dia dibesarkan di istana Fir'aun. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Apabila telah sampai usia dewasa, telah sempurna jasad ataupun akal pemikiran sampai umur 40 tahun. Sebab manusia kematangan sebenarnya 40 tahun. Umur penghuni syurga ni umur mereka dalam 33 tahun, 34 tahun. Umur penghuni syurga itu kematangan juga. Kematangan dari segi kekuatan tubuh badan lah. Kalau kita kata yang umur yang kuatnya 34, itu tahap fizikal yang kuat. Tapi kalau main badminton 34 dah dianggap sudah bersara lah. Dia kena sebelum tu, sebab badminton memerlukan tenaga yang cukup banyak.
Tapi kalau betul-betul kematangan dari segi akal, fikiran, berfikir jauh, tenang dalam apa jua masalah yang dihadapi, umur 40 tahun. Sebab itu bila sebut tentang orang-orang lama ni, walaupun mereka bergurau senda, tapi sebenarnya ada cetusan idea mereka yang mereka nak sampaikan. Cuma dengan pelbagai cara lah. Ada yang dengan cara bergurau, ada yang dengan cara serius. Tapi kita nak bagi tahu 40 tahun ni sebenarnya umur dah matang. Bila dah 50, 60 tahun, kadang-kadang mereka nampak lebih jauh. Kita tak nampak perkara tu, tapi dia nampak awal pada kita. Wa kad atainahu hukman wa ilma. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa pada ketika ini hikmah, kebijaksanaan dan juga kenabian pada ketika umur Nabi 40 tahun. 40 tahun, kebijaksanaan terserlah, kenabian pun diberikan kepada Nabi Musa, kerana pada itulah usia yang matang. Wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam ayat yang kita bincangkan sebentar tadi, apa yang kita boleh mengambil pengajaran, pengajaran yang dalam ayat yang ke-8 sampai ke-13, 14. Ayat ke-7 sampai ke ayat yang ke-14. Apa yang kita boleh mengambil pengajaran? Pengajaran yang pertama sekali, iaitu wahyu yang diberikan kepada ibu Nabi Musa itu adalah, namanya adalah ilham. Bukan wahyu seperti Nabi. Itu ijma' lah di kalangan ulama'. Sebulat suara di kalangan ulama' menyatakan diberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa, ibu Nabi Isa, ibu Nabi Isa Maryam. Itu adalah wahyu, bukannya, itu adalah ilham, bukannya wahyu. Kerana mereka tidak digelar sebagai nabiyah. Nabiyah ni nabi bagi orang perempuan, tak ada. Nabi mesti lelaki. Perkara yang kedua, kita boleh mengambil pengajaran, qad yaqsud al-insan syai'an wa yahdusu syai'un akhar, fa in ahli fir'aun iltaqatu Musa as-saghir liyakuna lahum qurrata 'ainin. Manusia dia niat satu perkara, dia nak satu perkara, tapi berlaku satu perkara yang lain. Ini banyak dalam kehidupan kita lah. Kita nak satu benda, tapi Allah Ta'ala bagi benda yang lain. Itu ada hikmah yang tersembunyi yang bukan di dalam bidang pengetahuan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang maha mengetahui. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun dia rasa itu yang terbaik, penyejuk mata dia. Sebenarnya itulah musuh dan juga kesedihan. Seolah-olah dia menjemput kesedihan dan juga musuh dia berada dibesarkan dalam istana dia. Perkara yang ketiga, diselamatkan Nabi Musa daripada lautan adalah sebab is'adin nas birisalatihi wa inzalit tawrah alaih. Nabi Musa terselamat daripada lautan sebab manusia berbahagia dengan perkara tersebut. Bila Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun di hadapan Nabi Musa dan juga Bani Israel pada ketika itu lautan. Di belakang mereka adalah Fir'aun. Mereka nak mati di lautan ataupun mati bawah cengkaman Fir'aun. Jadi Nabi Musa campakkan tongkat dia, ketuk tongkat dia di laut, terbelah dengan 12 laluan. Dan Fir'aun tenggelam dalam laluan yang sama. Laluan yang laut terbelah tadi bercantum kembali bila Fir'aun dan juga tenteranya lalu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Asiyah isteri Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'da an aqna'at zawjaha Fir'aun biibqa'ihi wa adami qatlihi raja'an an yakuna masdaru naf'in lahum aw yatabannawhu. Ini kita dapat lihat bagaimana Asiyah ni isteri Fir'aun, dia sebenarnya
dia Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Fir'aun mengaku dia Tuhan, suami dia mengaku dia Tuhan, dia tak beriman dengan Fir'aun. Dia tak beriman dengan Fir'aun. Bahkan dia dapat pujuk suami dia, yang mana suami dia sekejam-kejam manusia, dia dapat pujuk suami dia supaya ambillah kanak-kanak ni. Ingat bagi tahu ujian golongan wanita ni besar juga bagi orang lelaki-lelaki. Bila isteri pujuk, maka kadang-kadang suami terpaksa akur. Seperti mana kita biasa bincangkan di sini, kisah Bal'am bin Ba'ura, tak salah saya dalam 2 bulan lepas. Bal'am bin Ba'ura ni, Bal'am bin Ba'ura, seorang di kalangan Bani Israel yang cukup masyhur, doa dia dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Yahudi datang bagi macam-macam hadiah, macam-macam wang, segala habuan dunia dikumpulkan nak bagi hadiah kepada dia. Minta satu je, doakan kehancuran untuk Nabi Musa dan juga pengikutnya. Dia tak nak doakan. Bagaimana cara dia? Dia gunakan isteri Bal'am bin Ba'ura. Bila orang perempuan bagi hadiah, memang dia cairlah. Jadi orang Yahudi bagi macam-macam kepada orang perempuan, supaya perempuan ini pujuk suami dia, Bal'am bin Ba'ura, pujuk suami dia, minta sekali je doa lah kehancuran untuk Nabi Musa dan juga pengikutnya. Maka last sekali terpaksa akur. Dia ikut juga cakap isteri dia doa. Last sekali ada ulama kata lidah dia terkeluar. Sebab tu Quran bagi perumpamaan, Bal'am bin Ba'ura ni adalah seperti anjing. Anjing ini seperti Bal'am bin Ba'ura. Anjing, dia lapar pun dia jelir lidah, dia kenyang pun dia jelir lidah. Kita marah dengan dia jelir lidah. Kita sayang dia pun dia jelir lidah juga. Sama, Bal'am bin Ba'ura diumpamakan seperti anjing. Begitu juga kisah ayah kita Nabi Adam AS tergelincir daripada syurga adalah disebabkan pujukan daripada Hawa. Dan pujukan daripada Hawa tak lain tak bukan kerja daripada syaitan. Kerja daripada syaitan, yang mana dia nak menggelincirkan ibu dan ayah kita daripada syurga. Dan diberitahu juga bahawasanya isteri Fir'aun ini dia tidak melahirkan anak, dia memang tak ada anak. Jadi dia mintalah, fastawhabat Musa min Fir'aun, dia mintalah supaya kita ambillah seorang ni, dianggap seperti anak angkat kita lah. Dan perkara yang berikutnya iaitu was-was ataupun rasa kebingungan, rasa ketakutan dalam hati ibu Nabi Musa, itu perkara yang biasalah. Kita sendiri pun akan rasa perkara ini bila kita di tempat ibu Nabi Musa. Wa tara aqluha liwuqu'i ibniha fi yadi Fir'aun. Dan kita akan fikir macam-macam bila mana anak bayi ini berada di bawah raja yang sangat zalim. Kita boleh bayangkan, kita boleh tergambar pada zaman sekarang bagaimana anak-anak di Palestin. Kita lihat anak kita sendiri pun kalau lapar, kalau tak kita lambat susu je, macam mana dia punya menangis menjadi melalak sangat kuat. Bagaimana di sana disekat makanan, minuman dan juga ubatan. Satu perkara yang tak dapat digambarkan oleh fikiran waras manusia. Tapi janji Allah Ta'ala benar. Allah Ta'ala kata inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Pada ayat yang ke-7 tadi, kami pasti akan mengembalikan Nabi Musa kepada kamu. Memang benar. Dan nak mengajar kepada kita, manusia tak tahu, pentadbiran Allah Ta'ala, perancangan Allah Ta'ala manusia tak tahu. Bila berlaku kepada kita, kita redha, bersabar walaupun kita tak suka, kerana itulah ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hikmahnya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Tidak diberi, Allah Ta'ala tak berikan kepada pangkat kenabian kepada seorang pun selain daripada Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, sebelum sampai usia 40 tahun. Mana Nabi Muhammad pun dalam beberapa bulan sebelum daripada umur 40 tahun dia dah nampak
wahyu, dan terima wahyu, iaitu nampak dalam mimpi belahan pagi. Itu maknanya muqaddimah, pendahuluan wahyu. Dekat umur 40 tahun. Bila umur Nabi 40 tahun, maka turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama. Dua orang Nabi yang mana diberikan wahyu sebelum 40 tahun, iaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Sebab Nabi Yahya ini ayahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Allah, tulang belulang aku sudah lemah, rambut aku dah penuh uban dah. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, dan aku tak ada siapa nak mewarisi kenabian aku lepas ni. Dia minta kepada Allah supaya diberikan anak kepada dia. Dia umur dah 120 tahun. Isteri dia pula mandul, umur 99 tahun. Tapi Allah Ta'ala kata, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, kami akan berikan kepada kamu berita gembira seorang anak yang namanya Yahya. Dan dia mendapat pangkat kenabian sebelum 40 tahun, kerana dia mewarisi Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kesimpulan daripada yang terakhir, kesimpulan kisah yang ayat ke-7 sampai ayat ke-14 menutup tirai pengajian kita pada malam ini, iaitu inna hadzal fasl, kisah pada ayat ke-7 sampai ayat yang ke-14 menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nak menerangkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa semenjak daripada kecil. Apa nikmat? Terselamat daripada dibunuh oleh Fir'aun dan juga tenteranya, dan terselamat juga daripada ditenggelami di lautan. Wa ma an'ama alaihi fi kibarihi, dan Allah Ta'ala beri nikmat kepada Nabi Musa ketika dia dewasa. Apa dia? Bila dewasa, Allah Ta'ala berikan nikmat ilmu, kebijaksanaan, kenabian, risalah dakwah, bagaimana dia berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Mesir. Seperti mana yang dirakamkan dalam surah Taha, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha, sampailah ayat ke-37 sampailah ayat yang ke-40 dalam surah Taha. Untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kisah Nabi Ulul Azmi ini ada 5. Salah satunya Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga antara kisah yang paling banyak dalam Quran lah. Kisah-kisah Nabi paling banyak adalah kisah Nabi Musa. Paling banyak sebab ujian dia berat. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Ahzab, akhir surah Ahzab, kisah Nabi Musa, bagaimana dia mandi. Dia bukan jenis mandi yang bogel, dia mandi akan menutup aurat dengan sempurna. Tapi orang-orang Yahudi, Bani Israel pada ketika itu, mereka kata Fir'aun ini dia ada penyakit adar. Adar ni telurnya besar sebelah, sebab tu dia mandi dia tutup. Dia tak macam Bani Israel lain, mandi dalam keadaan buka semua. Jadi bila mana Allah Ta'ala nak buktikan sebenarnya Nabi Musa ni okey, dia tidak ada penyakit apa-apa. Nabi Musa mandi jauh daripada orang. Letakkan pakaian, sebab dia malu, dia menutup aurat, letakkan pakaian atas batu berjalan. Batu berjalan. Pada ketika itu Nabi Musa kejar batu tu, maka mereka lihatlah telur Nabi Musa. Sebenarnya okey, tidak ada masalah apa-apa. Itu ujian yang berat untuk Nabi Musa AS. Semoga kita mengambil pengajaran atas kisah ini, sehingga Allah Ta'ala nak memberi motivasi kepada Nabi. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, bersabarlah kamu wahai Muhammad, seperti mana sabarnya Nabi Musa ini. Satu demi satu ujian diberikan kepada Nabi Musa. Pernah satu kali dalam satu hadis, Nabi sedang bahagi-bahagikan harta rampasan peperangan. Ada orang kata, wahai Muhammad, kamu tak bagikan dengan cara yang adil. Wahai Muhammad, kamu tidak membahagikan hak-hak kami dengan secara yang adil. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, Nabi memberitahu dia bersabar seperti mana Musa bersabar. Sebab apa? Sebab Nabi Musa lebih teruk daripada dia, lebih teruk diuji berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.